Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Telekom Malaysia Berhad sebagai tajuk kumpulan. Penghantar pengurusan BPMN 1013, ahli kumpulan terdiri daripada Fazil bin Hardi, Peter Kanises, Benjamin Esla Jinggau, Lostas Haveri Razlan dan saya sendiri Sharifah Hamsia binti Wan Bujang. Kami akan membentangkan tentang pengenalan Telekom Malaysia Berhad, visi dan misi, produk dan perkhidmatan, pesaing-pesaing utama, trend dan isu terkini, penilaian Telekom Malaysia Berhad, hala tuju Telekom Malaysia Berhad dan rekomendasi strategi Telekom Malaysia Berhad. Pengenalan telah ditubuhkan pada tahun 1946 di Perak sebagai Jabatan Telekomunikasi Malaya, syarikat telekomunikasi pertama di Malaysia, monopoli talian tetap, penyiaran radio dan televisyen. Diswastakan pada 1 Januari 1987, nama syarikat Telekom Malaysia. 1990 tersenarai di Bursa Malaysia dan tukar logo baharu. 1962 internet berasaskan rangkaian gelombang mikro. 1970 buka stesen satelit bumi pertama di Kuantan. 1980 lancar kabel dasar laut memacu perkhidmatan jalur lebar. 1987 lancar rangkaian digital perkhidmatan bersepadu ISDN, hantar suara, imej serta data melalui dalam talian. 1995 pengenalan telefon mudah alih dengan teknologi komunikasi mudah alih GSM. 1996 TMNet 1515 dial up. 2001 lancar streaming. 2014 TM Go dengan platform LTE 4G. 2017 hingga 2019 lancar Unify. TM dikoperatkan sejajar dasar penswastaan kerajaan, bebas polisi dan limitasi bajet kerajaan. Fasa awal korporat, bebas hutang dan mentaliti budaya kerja sektor awam. Kini, TM berada di kategori pasaran utama papan Bursa Malaysia. Visi dan misi Telekom Malaysia Berhad. Visi adalah untuk menjadikan kehidupan dan perniagaan lebih mudah, membentuk Malaysia yang sejahtera. Manakala misi menyampaikan akses hidup lebih mudah kepada pelanggan menerusi pengalaman komunikasi, gaya hidup yang lebih konvergen, bekerjasama dan membantu entiti perniagaan dengan penyelesaian bersepadu, membantu perkembangan sosioekonomi negara melalui pendidikan, inovasi serta inisiatif sosial. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Puan Sharifah. Saya Fazil bin Hardi. Saya akan menerangkan mengenai produk dan perkhidmatan Telekom Malaysia. Secara asasnya, Telekom Malaysia menawarkan 3 komponen utama ke atas produk perkhidmatan mereka, iaitu Unify, TM1 dan TM Wholesale. Unify adalah perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan gentian optik. Perkhidmatan Unify ini khusus ditawarkan kepada pelanggan individu serta entiti-entiti perniagaan yang berstatus SME. Bagi produk untuk individu pula, terdapat Unify Mobile, Unify Home dan Unify TV. Unify Mobile menawarkan kontrak berharga RM59 selama 24 bulan, data panggilan, SMS dan SMS tanpa had. Bagi Unify Home dan Unify TV pula adalah pakej kelajuan data bergentian optik sehingga 800 MB beserta pakej hiburan televisyen. Untuk pengguna SMB, terdapat 6 jenis produk, iaitu Unify Biz dan Unify Abyss. Bagi pengguna SME juga terdapat produk seperti Unify Mobile Biz, pemasaran digital, sistem point of sales, protokol internet tetap dan panggilan telefon talian tetap. Untuk Unify Biz pula, pakej yang ditawarkan adalah internet 100 MB hingga 800 MB, panggilan ke nombor TM tanpa had, solusi digital perniagaan. Bagi Unify Abyss, internet jalur lebar 20 MB, peranti modem wireless yang percuma boleh menyambung sehingga 64 peranti pada
hanya RM79. Untuk pengguna Unify Mobile Biz, hanya untuk pelanggan sedia ada seperti Unify Biz dan Unify Air Biz, data internet serta panggilan percuma RM59. Bagi produk pemasaran digital, kelebihan adalah Yellow Page, pembangunan laman web bercirikat e-dagang, brand awareness, pengiklanan Wi-Fi serta pemasaran digital luar rumah. Bagi sistem POS pula, produk ini memudahkan pelanggan mengesan dan menyusun aktiviti jualan harian, penyelesaian risit dan kemas kini percuma seumur hidup. Bagi protokol internet tetap, kelebihannya adalah syarikat dapat mengelola sendiri server dan laman web syarikat tanpa risiko masa henti. Akses komputer syarikat bila-bila dan dari mana sahaja. Hanya pelanggan Unify Biz yang boleh melanggan pakej ini pada harga serendah RM200. Produk terakhir dalam pengguna SME pula adalah Simple Voice Plus, panggilan telefon percuma ke mana-mana talian tetap TM serendah 8 sen selain nombor TM serta rebate RM30 jika satu risit cecah RM150. Bagi perkhidmatan TM1 pula, TM1 menawarkan pakej-pakej perkhidmatan yang sesuai dengan syarikat-syarikat perniagaan berskala besar. Pakej-pakej perkhidmatan ini termasuklah perkhidmatan pintar, perkhidmatan ketersambungan, perkhidmatan keselamatan cyber, perkhidmatan pusat data, perkhidmatan BPO, perkhidmatan kerjasama serta perkhidmatan cloud. Di bawah perkhidmatan pintar pula terdapat 4 pecahan khusus seperti perkhidmatan ini, iaitu bandar pintar, industri pintar, pertanian pintar dan kesihatan pintar. Manakala untuk perkhidmatan ketersambungan pula adalah rangkaian luas tanpa had, suara internet penyelesaian, rangkaian persendirian dan boleh menghubungkan pejabat berlainan tempat dengan mudah. Seterusnya, perkhidmatan keselamatan cyber sebelah adalah seperti pusat pertahanan cyber, hailing dan bantera serangan cyber serta kena pasti risiko. Bagi pusat data Twinco pula adalah kendalian sendiri perkakasan dan sumber teknologi, memberi ruang kerja dan hos awan. Untuk BPO pula, penyumbaran luar bersepadu membolehkan pengguna memaksimalkan kelebihan pusat hubungan secara pantas, laporan prestasi dari semua bahagian dan membantu perancangan strategik semua bahagian. Pakej kerjasama yang ditawarkan oleh TM1 digelar perkhidmatan kerjasama TM1. Pakej perkhidmatan ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Cloud Collaboration, Conferencing dan Voice. Pakej ini adalah peningkatan produktiviti dan kecekapan organisasi secara cloud. Manakala pula pakej bagi cloud service adalah penstoran data di cloud dengan sistem security cyber yang kuat. Seterusnya adalah TM Wholesale. TM Wholesale ini terbahagi kepada perkhidmatan data, backhaul, perkhidmatan suara, perkhidmatan akses dan perkhidmatan infra. Bagi perkhidmatan data pula adalah sambungan yang selamat dan pantas dan hubungan ke mana-mana rangkaian antara bangsa. Backhaul pula adalah protokol internet yang terurus. Pengguna boleh menerima kemudahan dan penyusunan keperluan teknologi dalam sistem yang luas. Perkhidmatan suara pula adalah kualiti panggilan yang cepat dan jelas. Bagi perkhidmatan akses, membolehkan pengguna dan pelanggan mengguna internet wireless pada harga rendah bila-bila masa sahaja. Dan akhir sekali adalah perkhidmatan infra. Perkhidmatan ini merupakan sewaan ruang borong komersial di mana-mana fasiliti TM. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan. Seterusnya ialah pesaing-pesaing utama Telekom Malaysia. Pertama ialah projek gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP. Projek ini dilancarkan oleh Datuk Seri Wan Aziza Ismail. Datuk Seri Wan Aziza Ismail janji untuk merapatkan jurang internet bandar dan luar bandar. Projek ini dilaksanakan oleh Tenaga Nasional Berhad di bawah silian Malaysian Communication Multimedia Commission atau lebih dikenali sebagai SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, adalah bertujuan untuk memberi internet
jauh lebih laju tetapi harga lebih murah dan bakal memudahkan urusan harian bangunan awam seperti sekolah, hospital, jawat pos dan perpustakaan dan balai polis. Yang kedua ialah Blue West Private Limited Company. Syarikat ini berpangkalan di Singapura. Syarikat ini menaruhkan perkhidmatan jalur lebar sama tapi hanya untuk perkhidmatan perusahaan, bukan untuk persendirian. Internet 2 kali ganda lebih laju, harga jauh lebih murah berbanding internet yang ditawarkan oleh Telekom Malaysia. Syarikat ini dengan kerjasama syarikat tempat mereka, Televenture telah pun meletakkan kabel gentian optik sejauh 100 km di bawah tanah yang meliputi hub-hub komersial utama seperti Kuala Lumpur, Segitiga Emas, Bangsar South dan Cyberjaya. Perbandingan di antara perkhidmatan internet Malaysia dan Singapura yang dibayar pada tingkat kelajuan yang sama iaitu RM Ringgit Malaysia 82 per megabyte di Malaysia dan Ringgit Malaysia 20 ringgit per megabyte di Singapura. Syarikat ini turut memberikan perkhidmatan keselamatan cyber dan pusat data Seterusnya ialah trend dan isu terkini. Pertama, kerosakan kabel. Biasa konkrit sendirian berhad didenda Ringgit Malaysia 80,000 akibat merosakkan kabel. Kedua, Musyati Muda Jaya Sendirian Berhad juga merosakkan kabel. Kedua-dua kejadian berlaku di Bintulu dan memberikan masalah penggunaan internet kepada rakyat di sekitar serta merugikan Telekom Malaysia. Isu yang kedua ialah pecah amanah dan curi kabel. Pada tahun ini 2022, 7 lelaki pekerja subkontraktor Telekom Malaysia telah mencuri kabel milik Telekom Malaysia di Tuaran, Sabah. Kes ini menyelesaikan sekurang-kurangnya 8 kes sama terdahulu. Hello, saya Benjamin, nombor matriks 290571. Okey, saya akan membentangkan tentang penilaian Telekom Malaysia Berhad. Dalam penilaian ini kita ada 4 bahagian: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey, bagi kekuatan, pada tahun 2020, Telekom Malaysia Berhad telah dinobatkan sebagai antara syarikat terbaik untuk bekerja di Asia 2020, edisi Malaysia oleh Badan Anugerah HR Asia, hasil dari usaha cemerlang Telekom Malaysia menjaga kebajikan para pekerja. Dalam masa yang sama, Telekom Malaysia Berhad juga menerima anugerah syarikat paling prihatin Asia 2020 di atas inisiatif dan tindakan mereka melindungi keselamatan serta tahap kebajikan segenap lapis tenaga kerja TM di sepanjang era pandemik COVID-19 sebelum ini. Dengan rangkaian gentian fiber optik yang telah pun meliputi sejauh 650,000 km di negara ini berdiri teguh dan berkemampuan tinggi untuk sentiasa menampung pertambahan permintaan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi oleh rakyat Malaysia. Bagi kelemahan pula, sungguh pun sudah wujud sejak 1946 dan 76 tahun telah berlalu. Terdapat masih banyak kawasan yang tidak ada upaya akses perkhidmatan jalur lebar ini, terutamanya di negeri seperti Sabah dan Sarawak. Pada sekitar Jun 2020 yang lalu, negara kita digemparkan dengan kisah seorang gadis bernama Vevena Mosibin yang berasal dari Pitas, Sabah kerana terpaksa memanjat pokok semata-mata untuk mendapatkan akses talian internet bagi menduduki peperiksaan wajib secara atas talian oleh Universiti Malaysia Sabah.
Bagi peluang pula, pembukaan pejabat dan cawangan seperti TM Point boleh dimulahkan di kawasan-kawasan luar bandar ini agar pemantauan dan bantuan boleh diberikan kepada masyarakat setempat dari masa ke semasa. Kadar peningkatan serangan cyber yang semakin bertambah membolehkan TM meluaskan lagi perkhidmatan kawalan sekuriti cyber mereka ke setiap peringkat pengguna di Malaysia. Kebocoran data merupakan satu jenayah berat dan kerugian kepada syarikat serta perusahaan dan harus dititik beratkan demi menjaga kepercayaan juga keselamatan pelanggan. Pelaksanaan revolusi industri 4.0 juga membuka jalan untuk TM memberi penyelesaian dalam usaha kerajaan untuk merapatkan jurang digital di negara ini. Revolusi ini dijangka akan meningkatkan permintaan terhadap penyelesaian digital inovatif untuk para pelanggan mengekalkan daya asing mereka di dalam perniagaan. Dalam penilaian ancaman pula, sekiranya Telekom Malaysia tidak mempercepatkan capaian perkhidmatan mereka ke kawasan luar bandar, tidak mustahil pesaing-pesaing seperti projek NFCP dan syarikat ViewQuest akan mengambil inisiatif lebih awal dan memanjangkan perkhidmatan mereka ke kawasan-kawasan ini sebelum TM sendiri sampai ke sana. Selain itu, perubahan iklim juga adalah satu risiko yang nyata dengan peningkatan hujan dan paras air laut semasa. Satu lagi ancaman yang boleh diambil kira adalah pengaruh landscape politik yang secara tidak langsung boleh menjejaskan ataupun menukar hala tuju strategik asal TM, terutamanya di dalam kes pelaksanaan rangkaian 5G, 5G. Salam sejahtera, nama saya Peter Canisius. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkaitan hala tuju syarikat Telekom Malaysia Berhad dan seterusnya strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat ini. Bagi hala tuju syarikat ini, dalam laporan tahunan 2021 Telekom Malaysia Berhad, dinyatakan bahawa TM telah membangunkan pelan hala tuju kelestarian TM yang dipacu oleh visi utama ESG. Di dalam visi ini, ia merangkumi alam sekitar, sosial dan juga tadbir urus. Plan ini juga berteraskan pembinaan digital Malaysia, melindungi planet, mendahulukan insan serta memperkukuhkan integriti. Ia juga dapat meningkatkan komitmen untuk pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Selain itu, ia juga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial melalui keterangkuman digital. Dan akhir sekali, ia juga dapat mentadbir urus setiap tingkah laku berpandukan standard etika dan integriti pada tahap ketulusan yang tinggi. Melalui laporan tahunan 2021 TM juga, syarikat ini komited untuk memperluaskan rangkaian gentian fiber optik menerusi 6 juta premis menjelang fasa akhir tahun 2022. Ini sekaligus menyahut seruan kerajaan Malaysia untuk mengecilkan jurang digital merangkumi semua segmen dan lapisan masyarakat agar mereka kekal berhubung pada bila-bila masa walau di mana mereka berada. Di samping itu, TM akan memanfaatkan kerjasama dengan Digital Nasional Berhad DNB untuk peningkatan kualiti akses kepada teknologi internet kelajuan tinggi terkini iaitu 5G dan menjadikan TM sebagai penyedia perkhidmatan gentian fiber pilihan utama Malaysia. Bagi strategi-strategi yang sesuai untuk syarikat ini pula, strategi-strategi yang telah dicadangkan, yang pertama adalah fokus ke atas produk Unify Mobile dengan pasaran besar iaitu 31 juta pengguna telefon muda alih. Selain itu, meningkatkan kualiti setara telco besar yang lain dan menumpang menara telekomunikasi jika perlu. Cadangan yang seterusnya ialah kaji package untuk kekal kompetitif, iaitu dengan tukar harga dan berikan lebih kelajuan seperti yang dilakukan oleh ViewQuest dan bakal dilakukan oleh projek NFCP. Dan strategi yang terakhir ialah tarik pelaburan luar
dengan berikan keutamaan pelanggan luar bandar dan pendalaman kerana golongan ini juga mempunyai kuasa beli ke atas perkhidmatan.